Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali. Saya Nazri bin Hamdan dalam saya punya live di TikTok. Okey. Dan juga semua live-live saya ni saya akan upload semula di YT Okey. Jadi kepada anda yang merupakan yang follow saya dekat TikTok ni, jangan lupa subscribe saya punya YT. Sebab semuanya saya akan upload semula di sana. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang masuk pada malam ni, jom. Siapa yang ada kesempatan malam ni, jom kita bual-bual ekonomi. Terima kasih banyak-banyak guys sebab selalu support saya dan juga selalu like konten-konten ekonomi saya. Masa saya buat konten ekonomi dulu, saya ingat ramai orang tak suka, tapi saya silap. Sebab sebenarnya ramai orang nak belajar. Dan tak kurang juga orang-orang yang mengutuk dan mengecam saya. Kan, tapi tak apalah. Okay, kita fokus pada yang baik-baik je. Waalaikumsalam hamba Allah. Waalaikumsalam Muhammad Hafizan 58. Terima kasih join saya punya live. Sekarang ni guys banyak macam-macam berlaku dekat dalam negara kita ni. Tapi saya tak apalah, itu adalah benda-benda politik lah. Kita jangan, saya kalau boleh tak nak komen-komen benda-benda yang berkaitan dengan politik lah guys sebab benda ni sebenarnya sebab kita harus fokus kepada benda yang lebih besar lah sebenarnya. Waalaikumsalam, terima kasih Captain of my life. Okay, bang, pandangan abang tentang ekonomi Malaysia bagi 5 tahun. Okay, pandangan saya macam ni guys. Seandainya kita berjaya mengurangkan kebocoran, mengurangkan kerugian dan juga mempercekapkan pentadbiran yang ada sekarang ni, insya-Allah dalam masa 5 tahun lagi ekonomi kita akan bertambah baik. Itu adalah harapan saya lah. Dalam masa 5 tahun lagi. Dan saya rasakan guys saya rasalah, ini bukan cerita politik guys, ini bukan cerita politik. Ini adalah cerita tentang the fundamental of economics. Saya rasa kan guys korang tahu kan contohnya macam GST. Perdana Menteri pun cakap dia masih lagi setakat ni belum ada rancangan mengenai GST ke apa, pengenalan cukai GST kan. Tapi aku melihat benda ni macam ni guys. Aku lihat apa yang dia cuba buat sekarang ni adalah dia cuba nak membersihkan dulu apa yang berada, apa kebocoran ni semua. Nanti bila dah okey, bila pentadbiran dah makin cepat cekap, baru dia akan perkenalkan GST. Aku rasa macam tu lah. Tetapi but at the end of the day, aku rasa we are heading to the reintroduction of GST. Aku rasa macam tu lah. Sebab kita takkan boleh survive dan maintain dengan keadaan percukaian yang ada sekarang ni kita akan I think we are heading to GST, but mungkin bukan sekarang, mungkin a few years lagi, bila semua dia dah stabil, kita akan dia akan buat reintroduce GST lah pada pandangan aku. Konten bang memang menarik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Rizwandi. Waalaikumsalam. Lama tak buat konten baru. Lama tak buat konten baru. Hari ni saya release 2 video. Ada saya buat konten. Bang, apa pandangan abang pasal investor Amazon nak buka office kat Malaysia? Bagus lah. Dan kita harap banyak lagi investor dekat luar yang especially terlibat dalam teknologi sektor invest dekat Malaysia lah. Macam kita dapat Tesla, lepas tu dapat Amazon. Lepas tu sekarang ni guys ada satu Meta Creator Academy. Korang ada baca tak? Jangan cakap tak pernah baca pula, tak dengar pula. Lepas tu Meta Creator, Facebook Meta Creator Academy. Creator Academy nak buka dekat Malaysia. Kan? Itu adalah antara tech sektor yang akan buka dekat sini lah. Bagus lah. Okay. Abang patut bersyukur. Alhamdulillah lah, saya sentiasa bersyukur. Fayad, Waalaikumsalam. Kenapa SVB lingkup? Saya ada tadi ada buat satu video guys. Kenapa SVB boleh lingkup? Ada tengok tak saya punya video tadi? Jangan lupa guys tengok video saya yang terbaru. Kenapa Silicon Valley Bank bankrupt? Korang tengoklah kat situ. Tesla, Amazon, Meta tu semua Yahudi. CZ Tuan telah berjanji. Tak apalah, terpulanglah masing-masing, pandangan masing-masing.
Bang, apa pandangan bang, ada pandangan tak bank dekat US yang tutup operation Jumaat lepas? SVB ke? Singapore Value Bank? Singapore pula. Silicon Value Bank. Silicon Valley Bank. Ada. Saya baru je release. Saham bang main saham tak? Saya tak main saham. Saya tak main saham, saya tak main trading. Saya pun kerja NGN FedEx dari USA lah. Baguslah. Obsidian Black. Bolehlah kongsi-kongsi pengalaman. Abang kerja apa? Saya tak kerja. Taklah guys, saya buat bisnes. Saya kerja sendiri. Abang komen sikit tentang Bursa Malaysia. Okey, Bursa Malaysia sekarang ni dalam keadaan ketidaktentuan. Sebenarnya banyak berlaku yang perkara yang mengalami ketidaktentuan sebab pergerakan inflation dekat US sekarang ni masih belum terkawal sebenarnya guys. Masih belum terkawal dan masih jauh tersasar daripada diorang punya sasaran, iaitu 2% interest rate. Jadi selagi interest rate dekat inflation rate dekat US ni tak dapat dikontrol, selagi itulah US ada potensi untuk naikkan inflation diorang punya interest rate. Dan selagi itulah market dekat dunia ni tak stabil. Contohnya macam saham kita pun tak stabil, bursa saham kita tak stabil. Lepas tu ringgit pun mengalami ketidakstabilan. Macam itulah guys. Sebab apa? Bila kata ada potensi US nak naikkan interest rate, banyak capital akan masuk ke sana. Banyak capital akan pergi ke US lah. Lebih-lebih lagi dalam data inflasi yang terbaru, diorang kadar inflasi diorang tak banyak berubah sebenarnya. 6% lebih. Inflasi 6.8% ke nak turun ya. Terlalu jauh. Okey, daripada data terbaru diorang masih di atas 6%, masih terlalu jauh daripada diorang punya target 2%. Tapi sebab tu ramai orang ramai sekarang ni orang sedang tunggu dan lihat apa yang Federal Reserve akan buat selepas ni. Diorang akan tunggu, diorang tengah tunggu dan lihat sekarang ni guys. Okey, sebab tu banyak berlaku ketidaktentuan sekarang dekat market. Sebab ramai orang percaya selepas ni Federal Reserve akan bertambah hawkish, akan bertambah agresif dalam push dia orang punya interest rate naik ke atas. Tu dia orang punya jangkaan lah. Sebab dia orang, tapi sebenarnya kan guys, kita kena faham satu benda tau. Bila Fed terlalu agresif naikkan dia orang interest rate dan juga nak turunkan cepat-cepat pergi kepada 2%, biasanya dalam data-data yang lepas daripada history US akan masuk ke dalam recession. Biasanya dalam keadaan di mana Federal Reserve diorang ni terlalu agresif nak turunkan inflation, naikkan interest, biasanya US akan masuk ke dalam recession. Kan? Dan kepada negara kita pun sama je. Bila US masuk ke recession. Okay. Kalau US muflis, US tak akan muflis lah guys. US pada saya dia takkan muflis lagi. Dia punya mata wang tu digunakan sebagai mata wang reserve utama dunia. Pada saya dia susah, dia boleh berhutang sebanyak mana dia suka. Dia muflis apabila dia punya wang tidak lagi digunakan sebagai mata wang reserve dunia. Itu dia boleh muflis. Dan lagi satu guys, kalau kita tengoklah, kalau dia terlalu naikkan dia punya interest rate tu, kadar pengangguran akan meningkat. Lepas tu SVB baru collapse. Banyak bisnes akan rabak sebab tak boleh nak bayar komitmen interest rate yang tinggi. Dan benda ni berlaku pada SVB. Dan bila SVB ni dah collapse, ditakuti pula akan ada berlaku chain effect. Ditakuti pula bank-bank lain pun akan collapse juga. Sebab masalah mengenai SVB ni, masalah bank run ni adalah masalah psikologi kan. Kalau korang belajar behavior economics, korang tahulah sebenarnya dia adalah masalah psikologi. Maksudnya orang lain akan takut okey, alamak bank ni dah collapse, aku nak tarik keluar duit aku daripada bank ni pula. So benda tu akan berlaku chain effect. Bahaya guys. Malaysia jadi apa bang? Jadi negara lah. Benda ni macam akan berjangkit. Yes, benda ni sebenarnya bila banks collapse, dia ada potensi untuk berjangkit guys. Okay?
Yes, Paul Volcker. Paul Volcker ni dia lagi agresif. Sebenarnya dalam sejarah US yang paling agresif, yang paling gila gaban sekali kalau dari segi kontrol naikkan dia orang punya interest rate ni, Paul Volcker lah. Paul Volcker lagi gila. Captain Race review live abang kan. Siapa Captain Race tu? Siapa guys? Captain Race. Captain Race. Tak kenal lah. Dia ada review live saya guys. Kalau Brunei dia tak kisah pasal foreign investor sebab dia dah kaya. Kita ni yang tak kaya ni, kita kena fikir pasal foreign investment. Dia orang tak kisah. Dia orang banyak guys duit. Dia orang nak kisah pasal investment apa? Dia orang dah kaya. Dia orang dah kaya. Impact Malaysia terkesan ke bank US? Setakat Malaysia tak terkesan. Setakat ni untuk domestic bank, berbasis sistem perbankan dekat US je. Oh, terima kasih Hamizah bagi saya gift. Terima kasih Bang Hamizah. Bang, saya ambil kalun pakai kereta terbang flexible rate Okay, flexible rate ni korang tahu lah, bergerak-gerak kan. Tapi sama ada flexible rate ke ataupun fixed rate Aku dah pernah bagi video lah dalam pasal difference between flexible and fixed rate ni. Tapi at the end of the day, keputusan korang lah. Kalau kata contohnya macam adalah keadaan-keadaan tertentu lah. Aku ada post satu video, nanti boleh tengok lah video tu. Kalau global bang, global macam mana tu? Kenapa US balloon rate tinggi sedangkan negara dah kuat setakat inflation? Tak guys, sebenarnya guys, kalau kita tengok inflation dekat US ni, sebenarnya kadar inflation yang normal diorang tu jauh di bawah 6%. Mungkin dalam 2-3% tu dah okey. Tapi kalau kita tengok daripada history lah, kita tengok dia punya chart, diorang punya interest rate biasa dalam lebih kurang 2-3% je. 6% tu masih dikira tinggi sebenarnya. Okay. Jadi 6% tu masih tinggi guys. Dia bukan rendah tu, dia masih tinggi. Ada tak pernah tengok video pelbagai teori ekonomi seperti Keynesian dan sebagainya, satu pembelajaran? Keynesian teori ekonomi, saya bukan tengok video, saya dah belajar benda tu semua. Keynesian, monetarist, Keynesian. Ada tak pernah bagi video mengenai pelbagai teori? Okey, saya rasa saya pernah bagi video guys. Saya pernah buat video pasal tu. Ada tak pernah bagi video? Ada, saya pernah buat video. Nanti boleh tengok lah. Boleh scroll video saya. Sebab dia masih over cetak duit ke US dah tahu inflasi cetak lagi banyak. Sekarang ni diorang bukan ada cetak duit. Diorang cetak duit banyak semasa COVID dulu. Sekarang ni saya rasa dah tak cetak dah. Bang, ada bagi tahu World War 3 mungkin berlaku. Adakah ini punca ekonomi dunia down? Mungkin juga. World War 3 tapi kita harap janganlah berlaku World War 3. Betul ke Sajak cakap Malaysia nak bankrupt? Tak ada lah. Kau percayalah cakap Sajak tu. Tak ada lah guys. Dia cakap Malaysia top 3 nak bankrupt. Apa asas dia? Kan tak ada lah. Kau jangan percaya lah. Okay geng, bagi saya tap screen lagi geng. Terima kasih banyak-banyak siapa yang join ni. Come on, tap screen lagi. Boleh tap screen, bantu tap screen bagi naikkan kepada 10k sikit. Ada TikToker ni cakap Malaysia nak besarkan ekonomi, kena kurangkan gig ekonomi. Siapa cakap macam tu? Betul kena banyak simpan gold daripada cash? Tak juga guys, tak juga. Sebenarnya lah kan, kalau kata kita simpan, kalau kata pada akulah, kita tengok kadar inflasi semasa. Sebab tu value kita punya duit. Kalau kata inflation kita tak teruk sangat, dan tak apalah, kita simpan cash pun okey. Tapi in the event where kita punya hyperinflation berlaku, dan kalau kita convert kita punya pegangan tu kepada gold, baru logik. Tapi kalau kita tak berlaku masalah hyperinflasi, inflasi kita masih dalam kawalan, kita boleh pegang je cash, tak ada masalah pun.
Itu ada orang tanya aku kan, bang macam mana kalau kita punya duit tak ada nilai, apa berlaku pada KWSP? Ada orang tanya aku soalan macam tu lah. Aku harap soalan tu tidak ada kaitan dengan politik lah Ada orang tanya aku, bang apakah akan berlaku sekiranya duit Malaysia tak laku, duit Malaysia tak laku, kita punya value duit kita drop, apa akan berlaku pada KWSP bang? Apa guys, apa akan berlaku pada KWSP? Let's say lah kita punya value duit kita drop gila-gila, apa korang rasa akan berlaku kepada KWSP? Apa korang rasa? Alah, lag asyik lag lag ke guys? Pada dekat tempat aku okey je, tak ada masalah. Guys, bantu aku lagi tap screen, masukkan 10, naikkan 10k. Sako okey je guys dekat sini. Okey, bank tutup, KWSP melabur dekat luar selamat. KWSP ni dia banyak melabur dekat dalam negara guys sebab dia sebenarnya menjadi tools untuk dalam negara kita. Lag bang, alah lag ke? Dekat sini okey ke? Tak boleh keluar KWSP kalau tak ada nilai. Bagi abang bagus ke kerajaan Perancis luluskan duit pencen tak bagus? Alamak, lag ke? Kalau lag nanti aku tutup live ni. Kejap aku cuba tukar kepada line Sekejap man. Aku dah tukar kepada line. Test lag lagi tak? Aku tak faham dengan Unify ni. Aku nak kata tu aku bayar mahal juga, tapi lag juga. Okey okey tak guys? Lag lagi tak? Aku dah tukar pada line. Upgrade wifi dah lah. Aku dah pergi Unify dah. Upgrade wifi, mungkin aku kena beli ni lah, extender lah kot. Okey tak guys? Macam okey sikit Dah tak lag Dah tak lag Okey. Okey dah tadi aku tanya soalan apa lah? Apa lah tanya soalan tadi? Dah lupa dah. Pasal KWSP. Pasal KWSP. Okey, tak lag dah. Okey, terima kasih. Pasal KWSP. Apa akan jadi? Guys, aku nak share dengan korang satu benda ni guys Sebenarnya bila kita invest ataupun kita melabur ni kan guys sebenarnya kita kena jadikan ada satu penanda aras ni yang kita kena boleh selalu tengok lah, iaitu kadar inflasi. Bila kita buat investment, tak kira investment dekat mana-mana ni, cakap pasal investment ni kan, aku buka cerita pasal La Vida Coin. La Vida Coin. Ada cerita kan La Vida Coin, yang mana ada orang nak sue dia tu 59 juta kata rugi La Vida Coin. Okey, sebenarnya bila kita buat investment dekat mana-mana yang bagi pulangan dalam bentuk dividen ni, kita kena tengok inflasi, kadar inflasi sebagai penanda aras. Okey, inflasi ni kita jadikan satu penanda aras lah. Maksudnya kalau kata inflation rate ialah 5%, okey, kemudian kau dapat katalah inflation rate 5%, kau punya dividen tu 3%, tak logik lah. Okey, tak logik. Okey, jadi kalau kata contohnya inflation rate tu 3%, kita punya dividen tu mesti lebih tinggi. Contohnya 5%. Then okay, still okay, investment tu okay. Jadi kita sebagai investor yang bijak ni, kita kena selalu tengok selalu tengok inflation rate. Okay, katakanlah contohnya kita berlaku hyperinflasi inflasi kita melambung tinggi, mencanak naik kan guys bila kita punya inflasi naik mencanak tinggi kan, apa akan berlaku pada dividen EPF bagi aku kan, bila kalaulah berlaku, tapi kita janganlah doakan duit kita jadi macam tu, tapi let's say lah hypothetically secara hypotheticalnya benda ni berlaku kan. Jadi apa yang berlaku guys kalau kata kita berlaku inflasi yang teruk, maksudnya kadar dividen dekat EPF tu kena naik betul tak? Contohnya kita punya inflation rate kita adalah, katalah contohlah 10%. Dividen dekat EPF tu kenalah 13%, 15%. Itu yang akan berlaku guys. Tak logik lah kalau kata inflasi teruk 10%, dividen EPF 7%. Tak logik lah. Kalau macam tu, jomlah kita keluarkan duit kita ramai-ramai. Sebab apa? Kalau kita simpan duit yang bagi kita pulangan dividen kurang daripada kadar inflasi, maksudnya apa? Maksudnya duit kita tu semakin jatuh nilai dia, value dia semakin jatuh. So no point untuk kita simpan dekat situ. Baik kita simpan bawah bantal. Okey.
Bang ulas Silicon Valley tengah hangat sekarang ni. Dah, saya dah ulas dah dalam video tu. Ada video terbaru saya release pada malam ni. Baru release, korang boleh tengok. Lepas live ni korang tengok dekat situ. Sorry guys, banyak terlepas soalan lah. Macam mana bank control inflation dengan guna interest rate? Kira-kira dia macam mana? Bank tak control inflation dengan interest rate Bank negara, central bank control inflation dengan interest rate. Central bank guys bukan bank. Central bank. Bank tak control inflation. Central bank akan control inflation dengan interest rate. So maksudnya bila kata dia nampak interest rate ni, bila dia nampak inflasi ni meningkat, dia akan naikkanlah interest rate. SC Econ graduate selalu intern kat mana bang? Saya tak pasti. SC Econ Econ graduate, kalau Econ graduate biasanya dia intern dekat bank. Dulu saya tak intern dulu. Saya habis saya masuk finance. Saya masuk perbankan dulu. My EG Berhad. Okay guys, saya sebenarnya kan ada ramai orang suruh saya komen bang, komen pasal company ni, company tu spesifik, company lah dia sebut spesifik. Saya tak berani guys. Aku tak berani nak komen pasal spesifik. Ada suruh orang suruh komen pasal Citibank kan. Aku tak berani guys sebenarnya. Sebab apa? Aku baru-baru ni dah pernah dihubungi oleh satu company ni yang mana aku buat video pasal dia orang. Jadi nanti kena kan aku kan, kan. Jadi aku tak berani lah sekarang. Aku kena hati-hati. Kalau kata aku ulas isu tu secara general boleh, tapi kalau spesifik pasal company tu tak boleh. So aku tak nak buat macam tu lah. Nanti kan datang surat saman kan apa kan. Kan? Kalau secara general boleh, tapi kalau secara spesifik mengenai company tu aku tak nak. Aku baru je dah kena. Okay. Nanti aku kena guys. Aku baru je telah dihubungi oleh pihak-pihak tertentu ni. Oleh keciluparan mulut aku. BNM dikontrol oleh Fed. Tak betul. Sebab tapi BNM akan mengikut, biasanya BNM akan mengikut polisi Fed. Dia akan mengikut. Okay? Dia tak dikontrol oleh Fed lah. Tapi kalau kita tengok, dia akan mengikut direction Fed. Okay, contohlah kalau Fed naikkan interest rate, tak lama lepas tu korang akan nampak BNM akan naikkan interest rate. Biasanya macam tu. Biasanya. Okay, aku tak cakap selalunya, tapi biasanya macam tu lah. $59 juta mana pagi. Ini Vidacoin Vidacoin. Aku buka. Okay, macam ni lah guys bila kita invest dalam crypto kan guys aku nak advice sikit lah. Macam aku pun invest juga dekat crypto. Aku pun crypto investor juga. Okay, bila kita nak invest, sebenarnya case Vidacoin tu ada sedikit benda yang pada aku, bila aku tengok balik ada benda yang somehow tak kena lah. Tapi aku macam malas nak buat video tu, nanti aku kena pula. Dia sebenarnya kalau kata kita ni kurang pengalaman ataupun duit kita setakat cukup-cukup kan guys, jangan invest dekat crypto. Itu nasihat aku lah kepada budak-budak baru nak up yang kata mungkin kita punya modal tu tak banyak. Jangan invest kat crypto. Pergi dekat investment yang selamat lah. Contohnya macam ASB, tabung haji ke, fixed deposit ke. Itu lagi selamat guys. Yang main dekat crypto ni ialah biasanya kalau kau dah ada duit lebih, kau dah ada experience, kau boleh tahu bila kau nak exit kan. Sebab kita kena, bila kita main crypto ni, kita kena tahu bila kita nak exit daripada situ guys Kalau kau hold, nanti bila kata market tu dia apa ni, bearish, masa dia bear datang, kau tercedok lah. Tapi bila kita main crypto ni, kita tahu bila kita nak keluar guys That's why kalau kata untuk yang baru-baru ni kan guys janganlah pergi kat crypto. Pergilah invest dekat duit kau, dekat investment yang selamat. Itu nasihat aku lah. Okay, dan kalau kita nak invest kat crypto pun, kita kena tengok lah macam SC Securities Commission tu, dia approve platform tu. Contohnya macam Luno main lah. Kalau kau nak pilih platform yang tak diluluskan oleh Luno, boleh je, tapi risiko kau tanggung lah. Tapi walau apa pun, cryptocurrency adalah satu investment yang berisiko tinggi. Benda ni kita kena pasak dalam kepala kita guys
Benda ni kita memang kena pasak dalam kepala kita. Cryptocurrency adalah satu investment yang sangat berisiko tinggi. Ada tips beginner untuk main saham Bursa Malaysia? Ni kena tanya DDNK lah. Saya tak pakar dalam bidang ni. Abang, Fed nak naikkan interest rate berapa BPS time FOMC nanti? 25 atau 50? Okay guys, dengar sini baik-baik Ada berapakah korang rasa Fed akan naikkan dia punya interest rate akan datang dalam FOMC meeting? FOMC meeting tak salah aku bulan 3 ni ada. Kalau tak salah aku sekejap aku check. Kalau tak salah aku next FOMC meeting adalah pada 21 hingga 22 Mac. Okay. Dalam 21 hingga 22 Mac ni, Federal Reserve akan buat FOMC meeting yang akan menentukan dia orang punya kenaikan dalam interest rate. Dan kita tahu interest rate akan naik. Possibility untuk Fed naikkan interest rate tu memang tinggi. Tu kita tahulah. But yang menjadi persoalan sekarang ni adalah berapa basis point dia orang akan naikkan. Berapakah basis point? Possibility dia cuma ada 2 je guys kat sini Sama ada dia orang naikkan 25 basis point ataupun 0.25%, ataupun dia orang naikkan 50 basis point ataupun 0.5%. Yang mana satu? Korang rasa yang mana satu? Cuba komen. Okay, cuba komen guys. Yang mana satu? Atau adakah 50 basis point atau 25 basis point? Dan benda ni guys jangan main-main Jangan main-main sebab benda ni boleh mempengaruhi kita. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab the next round, kalau kata contohnya 50 basis point berlaku kenaikan US dollar semakin strong, the possibility untuk bank negara naikkan OPR tu ada. Okay, so mana dia orang akan pergi? Adakah 25 ataupun 50 basis point? 0.25 50 basis point laju sangat. Okay. Come on, komen guys, komen. Kalau boleh korang cuba korang jawab kenapa korang kata 25 basis point, kenapa korang kata 50 basis point? Cuba korang komen dekat situ. 50 abang, saya yakin on Powell speak 0.25. Okay, cuba korang komen dekat situ. Kenapa korang cakap 50 atau 25? Okay. Okay guys, come on. 100. Tak mungkin lah 100. Okay guys, dengar sini baik-baik Okay, sekarang ni antara dia buat 50 basis point ataupun 25 basis point, Aku fikir macam ni. Dia akan bergantung kepada data inflasi terbaru US yang akan dirilis pada pertengahan bulan Mac. Okay, so data CPI pada bulan Mac, yang akan merujuk kepada CPI bulan Februari, dia akan menentukan sama ada Fed akan naikkan 25 basis point ataupun 50 basis point semasa FOMC meeting tu, iaitu pada hujung bulan Mac. Sebelum hujung bulan Mac tu, dia akan rilis data terbaru, dan pada masa tu dia akan efek berapa banyak Fed akan tentukan dia orang punya kenaikan. If dalam data terbaru nanti, CPI yang akan dikeluarkan dijangka pada pertengahan bulan Mac nanti, jika kadar inflasi tu masih degil, masih tinggi lagi, dalam sekitar 6%, dia tak jatuh dengan banyak, maka aku yakin dia akan pergi 50 basis point. Seandainya data terbaru pada bulan Mac nanti dikeluarkan dan menunjukkan kadar inflasi jatuh dengan banyak, jadi dia akan turunkan sebanyak 25 basis point sahaja. Dia bergantung kepada data inflasi yang terbaru nanti. Itu pada akulah. Alright. Bang, ulas pasal SVB. Dah ulas. Korang tengok aja aku punya video terbaru aku. Lepas aku end live ni, korang boleh tengok video terbaru aku. Inflasi
ibarat kau jaga lembu liar, betul. Ada orang cakap inflasi ni bagaikan raksasa yang kita kena ketuk kepala dia. Okay guys, aku nak ucapkan terima kasih juga, ambil kesempatan ni kepada korang yang dapatkan buku aku ni. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada all of the good comments lah yang aku dapat daripada buku ni. Dan bila InsyaAllah lah, kalau korang support buku ni, aku akan keluarkan buku aku yang terbaru. Kalau korang support lah, okay, aku akan keluarkan buku aku yang terbaru dalam topik ekonomi lah, okay. Tapi buat masa ni aku cuma ada satu buku je yang aku jual dekat TikTok shop aku. Kepada korang yang dah support buku ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah, okay. Dan juga review-review yang sangat baik yang aku dapat daripada buku ni. Jika ada sebarang kekurangan, aku minta maaf, okay. Dan aku ucapkan terima kasih lah kepada siapa yang dapatkan buku ni. Siapa yang nak beli boleh dapatkan dekat aku punya shop tu lah. Buku tu actually aku cerita pasal aku punya pengalaman lah dalam membina perniagaan 7 tahun lepas. Ni ialah bukunya lah yang aku ceritakan. Okay, siapa yang berminat boleh dapatkan buku tu. Dan sama itu, siapa yang berminat nak dapatkan t-shirt ni, boleh klik dekat aku punya shop tu juga, boleh dapatkan. Okay, setakat ni aku ada size L, XL, double XL dengan triple XL baju ni. Siapa yang berminat boleh klik dekat shop aku tu lah. Okay. Ya bang, buku ekonomi insyaAllah, InsyaAllah aku akan keluarkan buku tu. Tapi dalam proses pembikinan lagi lah guys. Bersatu dah ada kes rasuah. Pasal politik ni aku tak nak komen lah guys. Beg kuning tak ada, tekan dekat shop. Pasal politik ni minta maaf lah, aku tak boleh nak komen lah. Kan aku kalau boleh aku nak elakkan. Okay, aku punya konten ni adalah konten ekonomi. Tapi walau bagaimanapun kadang-kadang orang selalu tarik aku ni ke lembah politik. Okay, dan juga ada juga beberapa orang yang ajak aku join parti politik kan. Aku minta maaf lah, aku tak nak lah, aku tak boleh lah. Aku stay neutral. Okay. Bang, ada efek pasaran global tak akibat SVB? Setakat ni belum. Setakat ni US berjaga-jaga untuk jaga dia orang punya sistem perbankan domestik, belum lagi menjangkit kepada global. Monetary policy, monetary policy ni mengawal jumlah wang dalam ekonomi melalui perubahan dalam interest rate dan diasaskan oleh seorang pakar ekonomi monetaris yang bernama Milton Friedman. Faisal, Tuan Faisal, terima kasih banyak-banyak bagi saya gift. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak Tuan bagi saya gift. Terima kasih. Semoga saya doakan Tuan, semoga Tuan dimurahkan rezeki. Dan juga siapa-siapa yang bagi saya gift malam ni, saya doakan anda semua dimurahkan rezeki. Pencerahan sikit KWSP dengan cagaran bro. Dah buat video. Nanti lepas tengok ni, boleh tengok video aku pasal KWSP dan cagaran. Okay. La Vida Coin tu apa Tuan? Kripto. La Vida Coin tu kripto lah, sejenis cryptocurrency lah. Okay, terbaik, terima kasih. Dia La Vida Coin ni, dia orang tak puas hati dia dapat apa ni? Dia orang claim 59 juta daripada dia. Kenapa kan pada aku ada sedikit benda yang tak, pada aku tak masuk. It does not make any sense lah. Sebab pada masa dia promotekan La Vida Coin tu, dia kata yalah, adalah beberapa perkara aku mana nak cakap lah. Tapi dalam investment dalam cryptocurrency ni korang kena hati-hatilah. Okay? Boleh dakwa ke si Vida tu? Itu tak tahulah. Kenapa tak pernah dengar pasal La Vida Coin? Mungkin kena buka paper lah lepas ni. Lepas buka paper dah pak. Cuba buka Google lepas ni kan, lepas live aku ni korang tengok lah apa isu dia. Jap. Interest rate ni, depa tak ada kira-kira ke depa main letak aje 50, 25, 100. Tak, biasanya dia memang macam tu guys. Biasanya central bank dia akan ada, dia orang dah buat kajian lah. Adalah pakar-pakar ekonomi dia orang buat kajian. Sebab setiap kenaikan 25 basis point ni, apa kesan dia kepada ekonomi, apa kesan dia kepada inflasi, dia orang dah buat kajian dah. Okay. Jadi that's why dalam central bank negara ke ataupun Fed ke,
Diorang biasanya secara tradisinya diorang akan naikkan sebanyak berapa persen. Katalah biasanya dalam ekonomi diorang ni, diorang naikkan 25 basis point. Jadi diorang akan naikkan lah 25 basis point, 25 basis point. Terima kasih tuan bagi Tuan Faisal. Diorang akan bagi 25 basis point, naikkan 25 basis. Setiap kali diorang akan naikkan 25 basis point. Bila diorang dah naikkan 25 basis point, diorang biasanya tak pergi kepada nombor yang lain. Contohnya tiba-tiba dah 25 basis point, tiba-tiba keluar 30 basis point. Tak ada guys. Biasanya diorang akan ikut diorang punya flow. Sebab diorang dah buat kajian dah. Setiap kali aku naikkan 25 basis point, berapa kesan dia ke atas inflasi. Diorang dah kaji dah dulu. Sebab tu diorang bercakap macam tu. Nak rujuk inflation rate semasa di Malaysia dekat mana? Kena rujuk dekat ni lah, Jabatan Statistik. Boleh buka Jabatan Statistik tuan. Doktor siapa ni? Dr. Muhammad Ali. Boleh rujuk dekat Jabatan Statistik. Bank Negara pun pakai Jabatan Statistik punya ni, kadar inflasi. Bang, macam mana boleh jadi hyperinflasi? Okey, macam mana boleh jadi hyperinflasi? Hyperinflasi ni ialah satu keadaan yang berlaku apabila kadar inflasi dalam sesebuah negara tu tak terkawal. Dan kadar inflasi ni adalah bila kita katakan sebagai hyperinflasi, normally dalam Tuan Hafiz, terima kasih bagi saya gift. Biasanya dalam ekonomi ni, jika kadar inflasi melebihi 50%, kita dah panggil itu sebagai hyperinflasi. Kalau kita tengok contohnya negara-negara majoriti yang mana dia berlaku hyperinflasi ni, kita boleh nampak bahawa kebanyakan negara-negara ni dia ada masalah dari segi dia punya Management ni diorang punya pengurusan lah, diorang punya kerajaan lah. Okay? Diorang berhutang, kemudian diorang banyak-banyak hutang. Lepas tu macam mana diorang nak bayar hutang? Diorang print duit. Kita ni sebenarnya print duit okey, bukan tak okey guys. Kita punya negara pun print duit juga, tapi print duit tu kena dalam keadaan terkawal. Contohnya kalau negara tu boros berbelanja, macam mana dia nak bayar hutang dia? Dia boleh print duit. Kerajaan always boleh print duit guys. Tapi apakah yang menghalang sesebuah kerajaan tu untuk print duit berlebihan? Inflasi lah. Kalau kata tak wujud satu raksasa yang dinamakan inflasi ni, kalau katalah tak wujud raksasa yang dinamakan inflasi ni, kerajaan dah boleh print duit sebanyak mana dia orang nak, kan? Tapi disebabkan inflasi lah yang menghalang sesebuah kerajaan tu untuk print duit secara berlebihan. Tapi kalau kerajaan tu berhutang, dia nak bayar hutang dia dengan cara cetak duit, lama-lama berlakulah hyperinflasi. Keadaan ni kita boleh nampak macam contohnya dekat negara Venezuela, contohnya macam dekat Argentina, macam tu lah dia. Jadi pengurusan tu kena betul lah. Terima kasih tuan, rujuk Jabatan Statistik. Ya, kena rujuk Jabatan Statistik. Punca hyperinflasi apa tuan? Sebab punca hyperinflasi ni apabila berlaku supply duit yang berlebihan dalam ekonomi. Bang, disebabkan masalah SVB, ada kemungkinan ke US akan turunkan interest rate? Saya tak rasa. Saya tak rasa dia orang akan turunkan interest rate hanya kerana SVB collapse, tak. Saya rasa dia orang akan terus naikkan interest rate selagi inflasi dekat US ni degil nak turun. Tuan spesialis dalam bidang ekonomi apa? Saya ni sebenarnya lebih kepada bidang makroeconomics. Saya lebih kepada makroekonomis. Okay. Setuju tak tuan? Setuju tak inflation berlaku dalam bekalan makanan kurang? Inflation berlaku sebab bekalan makanan kurang, boleh jadi. Kalau pengangkutan awam kita mantap, maknanya jualan kereta berkurang, pendapatan negara kurang lah kan? Tak juga guys, tak juga. Sebab pengangkutan awam kita mantap, maknanya jualan kereta berkurang, pendapatan negara berkurang lah. Orang kurang beli kereta lah. Tapi walau bagaimanapun benda ni dapat mengurangkan masalah kesesakan kan. Setuju tak inflation berlaku disebabkan apa je? Okay, sekejap Print bukan print sesuka hati, nanti tak ada value mata wang. Betul. Betul guys, betul. Okay, terima kasih siapa yang bagi saya. Terima kasih tuan bagi saya gift lagi, Tuan Faisal. Terima kasih banyak semoga tuan dimurahkan rezeki
Semoga Tuhan dikurniakan rezeki yang tak henti-henti, tak putus. Okay, dan semua orang lah yang bagi saya gift pada malam ni. Right, terima kasih. Semakin degil, semakin sakit bang nak keluarkan dalam ke Malaysia tak betul. Betul guys Semakin kalau kata, contohnya kalau inflasi lah. Mr. G, terima kasih bagi saya gift. Sebenarnya kalau kita dalam masalah hyperinflasi ni, kalau boleh kita janganlah masuk ke dalam hyperinflasi guys Janganlah, sebab apa? Bila kata contohnya sebuah negara tu dah masuk ke dalam hyperinflasi, nak keluar susah dan banyak lagi masalah-masalah lain yang akan berlaku. Contohnya macam dari segi kita punya dividen, kita punya deposit interest rate kita, deposit saving kita macam mana kan. Benda tu banyak lagi masalah lain yang akan berlaku. Dan kalau boleh janganlah sebuah negara tu masuk ke dalam hyperinflasi. Bila masuk hyperinflasi nak keluar balik sangat susah. Okay? Ekonomi Jepun start, kenapa masih ketiga terbesar? Ekonomi Jepun sebab dia orang dah banyak kumpul duit. Dia orang ni sebenarnya macam contohnya negara Jepun, dia orang dah kaya dulu dah. Dia orang adalah sebuah negara kreditor. Adakah sama situasi KWSP macam Bank Silicon panic run? Tak juga. Sebab apa? KWSP dengan bank ni dia punya function dia lain. Bank adalah satu tempat di mana dia orang dapat duit, dia orang pinjamkan, kita boleh keluarkan, masukkan duit dekat situ. Tapi EPF tak boleh. EPF adalah satu tempat yang mana bila kita masukkan duit kita tak boleh keluarkan. Kecuali sampai masanya lah kan. Jadi dia punya functions tu tak sama. Jadi nature of EPF ni tak sama dengan bank. Dia bukan conventional bank. Bang komen pasal Lavida Coin. Aku takut sebenarnya guys, sebab sekarang ni kes Lavida Coin ni dia dalam kes yang hangat. Lepas tu nak dikata nak saman sana sama sini. Jadi aku tak nak komen lah pasal tu guys Nanti aku akan memburukkan keadaan. Lepas tu kadang-kadang yalah kan, ada setengah orang ni kalau kita cakap lebih nanti dia marah. Nanti dia saman menyaman lah apa kan. Macam aku hari tu baru je dihubungi oleh setengah pihak-pihak tertentu sebab aku komen pasal company dia orang. Tapi tak apalah. Okay. Jadi sebab aku kalau boleh sekarang ni aku tak nak komen-komen pasal company spesifik lah. Kalau katakan secara umum okey. Bang, macam mana nak keluar daripada hyperinflation? Biasanya negara yang dah masuk hyperinflation dia tak boleh keluar. Bang, bagi cadangan nak letak mana duit tu? Duit kita pun kita boleh simpan dekat dalam bank, dekat dalam pelaburan-pelaburan selamat. Tak ada masalah selagi kita tak berlaku hyperinflasi. Kalau kata hyperinflasi berlaku, baik aku simpan duit bawah bantal. US tu dah masuk hyperinflasi kan? Tak, belum. US belum masuk hyperinflasi. US punya inflation baru 6%. Kalau dikatakan hyperinflasi ni dia dah berpuluh-puluh persen. Contohnya biasanya orang akan cakap hyperinflasi lebih 50%. Kadar inflasi lebih 50%. Kita baru kadar inflasi 4%, kita dah bising entah macam mana kan. Belum lagi kadar inflasi kita masuk 50%, baru 4% lah. Kan? Orang dah bising dah. Harga barang naik. Okay. Bang, kenapa Malaysia tak panggil Gubernur bank report kepada parlimen macam US? Macam tu seronok guys Aku suka lah. Kalau kata Gubernur bank negara kan dipanggil untuk menjawab dekat parlimen, aku rasa seronok. Aku suka benda tu guys. Sebab dia boleh menjawab lah kan dekat parlimen. Tapi lah dekat Malaysia kita tak buat amalan macam tu. Nak buat macam mana? Boleh beli emas digital? Boleh, apa pula tak boleh kan? Banyak bank-bank sekarang ni offer apa kah? Kan bank kan ada offer beli emas digital. Kan ada pelaburan emas digital. Bank-bank pun ada offer. Minggu depan Bursa Malaysia katanya nak datuk. Powell batuk market hysteria. Betul lah tu. Mungkin lah. Sebab sekarang ni banyak ketidaktentuan dekat pasaran bursa kan Sebab
Dia macam ni guys sebab apa investor sekarang ni dia wait and see. Aku nak tengok dulu apa berlaku dekat US. Kalau kata contohnya US tak naikkan interest rate dia orang, aku rasa investment okey dekat bursa kan. Tapi kalau kata US naikkan interest rate dia orang, duit keluar lah pergi ke US. Jadi bursa akan habis lah. Investor tarik duit keluar. Okay? Investor tarik duit keluar, masukkan dekat US, dan bursa akan jatuh lah. Rakan tetapi, bukan rakan tetapi ya, akan tetapi emas digital ni adalah seperti kripto tak? Sebab emas digital adalah pelaburan emas digital di backing oleh physical gold. Okay guys, dia bukan macam kripto. Dia kalau contohnya kita beli 1 gram emas, macam 1 gram emas tu memang ada lah duit kita. Emas tu ada dekat bank. Okay, so mesti kalau kata bank bagi pelaburan emas digital, kita beli emas secara digital kat bank, mestilah bank pegang emas tu. Siapa rakan tetapi bang? Tak tahu. Aku tak pernah cakap rakan tetapi, aku cakap akan tetapi. Negara-negara dikuasai oleh Federal Reserve kan tuan. The word elite word mungkin lah. Kebanyakan negara punya central bank punya economic policy ni mengikut Federal Reserve. Tapi nak kata diorang dikawal oleh Fed tu, aku tak boleh nak jawab lah. Bang, betul ke kalau SB naik limit 300k dividen akan turun? Itu bergantung lah guys dividen kan naik kan guys ASB kan naik daripada 200 ke 300 kan. Sebenarnya kan guys, kalau korang tanya aku lah, bila kita punya ASB naik 300k, pada aku bagus. Bukan tak bagus. Kalau kata kita boleh invest sampai 300k, kita invest lagi bagus. Kenapa guys? Okay, dalam fund dalam contohnya macam institution, macam contohnya macam EPF ataupun ASB ni, bila diorang dapat duit depositors lagi banyak, savings yang invest dekat diorang punya institution, lagi bagus. Sebab apa? Diorang boleh scale up investment tu. Okay, contohnya lah, kita invest katalah RM1,000, kadar pulangan katalah contohnya 5%. Dengan orang yang invest RM100,000, kadar pulangan 5%, siapa lagi banyak dapat? Mestilah orang yang invest RM100,000. Sebab apa? Dia boleh scale up dia punya investment. Betul lah guys? Kan, jadi kalau kata semakin banyak ASB pegang duit orang, dividen pada aku patut naik lah kan. Dan juga EPF pun sama. Kalau kata orang ramai withdraw daripada EPF, keluarkan duit daripada EPF, macam mana EPF nak scale up dia punya investment tu kan? Diorang tak boleh scale up diorang punya investment lah. Jadi kalau kata makin banyak duit dikeluarkan daripada EPF sebagai contoh, ni pejuang-pejuang EPF ni, pejuang-pejuang pengeluar EPF, jangan marah aku lah kan. Aku cakap aja daripada perspektif investment kan. Kalau kata semakin banyak orang keluarkan duit daripada EPF dah tak boleh scale up dia punya investment lah. Jadi bila dia tak boleh scale up dia punya investment, dividen jatuh lah guys. La Vida Coin tu Ponzi scheme ke tuan? Tak boleh nak cakap lah guys. Ini semuanya dalam kes yang tengah hangat sekarang ni, orang tengah saman menyaman. Nanti aku cakap sebarang, nanti aku kena saman. Kita tunggu je lah. Kalau kata contohnya kes ni dah selesai dekat mahkamah ke apa kan, dah ada keputusan, aku komen boleh. Tapi kalau kes ni masih tengah panas, then aku tak boleh komen lah. Contohnya macam Pandora Papers orang suruh aku komen, aku tak boleh guys komen Pandora Papers tu. Nanti FBI ketuk pintu aku ni kan. Kan tak boleh. Benda-benda yang terlalu sensitif ni aku mengelak lah, nak komen lah. Okay guys, aku tak boleh live banyak-banyak. Aku terima kasih banyak-banyak kepada korang yang join aku punya live pada malam ni. Dan aku ucapkan terima kasih kepada korang yang beli buku aku dan juga beli t-shirt aku. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kalau ada masa kita akan jumpa lagi dekat live ni. Dan by the way, kalau korang ada apa-apa isu ekonomi yang korang nak aku ulas, boleh tulis dekat ruangan komen video-video aku tu. Then aku akan tengok satu persatu komen korang bila aku post video
Korang boleh komen dekat situ. Nanti korang boleh minta lah aku nak ulas pasal isu apa, pasal ekonomi, isu apa, nanti aku akan ulas lah. Cuma isu tu janganlah terlalu spesifik ke arah company-company tertentu ataupun orang-orang tertentu. Nanti kalau aku komen, nanti aku kena saman, nanti susah. Okay guys, terima kasih semua yang join live pada malam ni. Awal lagi bang, tak apa, nanti besok kita sambung lagi. Okay guys, terima kasih siapa yang join malam ni, dan juga terima kasih siapa yang bagi gift malam ni. Semoga korang dimurahkan rezeki. Jumpa lagi guys dalam segmen live akan datang. Assalamualaikum.